Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Bam. Terima kasih guys sebab dah klik video ni. Bagi korang yang belum subscribe ke channel aku, please subscribe, tekan tombol merah tu dan tekan loceng notificationnya sekali supaya korang akan dapat notification bila aku upload video ke dalam channel aku nanti. Dalam video kali ni aku akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 15 dan 16. Jom, let's jump to the story. Dalam bergelutan yang hebat tu, ternyata Datuk TJ tak dapat menandingi tubuh lembaga yang berbulu lebat tu guys. Dia sering tercampak je dan memang perangai dia tak mudah mengaku kalah. Dia terus bergelut. TJ dengan ketua kampung dah rasa cemas. Di langit TJ tengok tak ada bintang pun. Pokok-pokok di kiri kanan bagaikan dilanda taufan. Suara burung hantu bagaikan orang berlagu mengiringi pertarungan Datuk TJ dengan lembaga tu. Tiba-tiba guys, TJ ternampak berpuluh-puluh ekor burung gagak hinggap dekat ranting pokok. Bunyi bersahut-sahutan guys. Kemudian burung gagak tu terus turun ke tanah lapang. Tanah tu jadi gelap dengan burung gagak. TJ betul-betul berada dalam keadaan cemas. Lembaga yang berbulu lebat tu terus campak Datuk TJ ke pangkal pokok pisang. Baca ayat kerusi, bisik ketua kampung dekat TJ. TJ terdiam. Dalam saat-saat cemas tu, dia terlupa untuk mengingati ayat tersebut. Bila dia cuba, pembacaan TJ banyak yang silap. Dia menggelabah, tak tentu arah guys. Datuk TJ tak bangun-bangun dari pangkal pokok pisang tu. TJ teringat pesan datuk dia bahawa ayat Al-Fatihah adalah ibu segala ayat dan mempunyai kelebihan yang tersendiri. Jadi kalau kita berhadapan dengan musuh dan sudah tidak ada cara lain untuk mempertahankan diri, bacalah ayat tersebut sambil berusaha melepaskan diri dari musuh dengan bertawakal kepada Allah yang Maha Besar. TJ pun baca surah Al-Fatihah dengan teliti supaya tak silap. Bila dah selesai baca, TJ mula rasa macam ada semangat baru dalam diri dia guys. Baru TJ sedar bahawa tidak ada kuasa yang lebih gagah dan kuat dari kuasa Allah. TJ perhati ketua kampung yang masih terus membaca ayat kursi. Dekat tanah lapang, lembaga hitam yang berbulu tu berdiri gagah dikelilingi oleh berjuta-juta burung gagak. TJ renung ke langit. Dia nampak ada benda terbang paras pucuk pokok kabu berkilau-kilau. Benda tu seakan-akan bentuk badan orang. Di bahagian bawahnya keluar sejenis benda semacam tali berwarna merah. Benda tu berlega-lega atas bumbung rumah timah dan akhirnya hilang, lalu diganti dengan suara perempuan ketawa manja. TJ raba telinga, hidung dan mata bagi memastikan adakah perkara yang dia alami satu khayalan dia sendiri. TJ raba tanah dan rumput. Ternyata dia tak berkhayal guys. TJ berhadapan dengan satu dunia yang cukup ganjil dan aneh sekali. Dalam sama-sama malam tu guys, kebetulan di langit bulan mula bersinar. TJ tengok datuk dia. Datuk dia bangun menuju ke arah diorang. Dekat tangan dia masih tergenggam batang serai dan bulu burung gagak. Hebat, kata Datuk TJ. Dia terus duduk, kemudian mencangkung macam orang nak berlari. Lepas tu dia bergerak lagi. Kedua belah tangan dia diletakkan ke depan, kaki diluruskan ke belakang. Datuk TJ suruh ketua kampung cacakkan bulu burung gagak dan batang serai dekat depan dia guys. Datuk TJ renung ke arah lembaga yang berbulu hitam tu. TJ tengok datuk dia dah macam harimau yang nak menerkam mangsanya. Jari dia mencakar-cakar tanah. Dia pejamkan mata, mulut dia terkumat kamit. TJ terdengar datuk dia membaca sepotong ayat Al-Quran. TJ amati pembacaannya. Memang datuk dia membaca ayat yang pernah dibaca oleh Nabi Allah Yunus ketika berada dalam perut ikan. Datuk TJ menyerahkan hati dan perasaannya pada Allah yang Maha Besar. Memang semua kepandaian yang ada pada dia tidak terdaya melawan hantu raya jelmaan syaitan tu. Datuk TJ terus berdiri. Bulu gagak dia angkatnya. Serentak dengan tu, dia menyuruh TJ membakar kertas. Bila api dah menyala, ketua kampung himpunkan daun-daun kering atas api yang membara tu guys. Entah dari mana Datuk TJ dapat kemenyan. Dalam tempoh beberapa saat je, kawasan tu penuh dengan bau kemenyan. Makin kuat bau kemenyan tu masuk lubang hidung, makin kuat bunyi pokok-pokok dekat sekeliling diorang tu dirempuh angin. Dahan-dahan macam nak jatuh. Tapi bila tengok ke atas pokok tak bergoyang pun. Suara gagak tetap bersahut-sahutan. Datuk membongkok dan terus menumbuk tanah guys. Semua burung gagak dekat tanah tu berterbangan dan hilang sekelip mata. Deru angin tak sekuat tadi. Semuanya terasa sepi. TJ tengok lembaga hitam tu dah hilang guys. Lebih kurang 5 hingga 7 minit suasana jadi sepi je. Datuk TJ letakkan bulu burung gagak tu dekat atas lengan dia. Dia tiup 3 kali berturut-turut. Kau! Tempik ketua kampung. Suami timah tiba-tiba muncul dekat depan diorang. Bila Datuk TJ menerpa ke arah dia, suami timah segera menghilang, bertukar jadi kain putih. Kain tu bergerak dan menggelembung. Diorang bertiga tengok kain tu dengan penuh teliti. Mayat, kata TJ. Ya, memang dalam kain tu mayat, jawab Datuk TJ. Mayat siapa? Tanya ketua kampung. Mayat suami timah,
Datuk TJ menjawab sambil menyingsingkan lengan baju dia. Mayat yang terbujur tu bergerak lalu mengoyakkan kain kapannya. Mayat tu terus duduk. Kain kapan berkumpul di bahagian pinggang. Ketua kampung bagi tahu TJ bahawa itulah mayat suami Timah yang telah ditanam oleh orang-orang kampung dulu. Mayat tu memusing ke badannya sambil duduk, merenung ke arah Datuk TJ dengan pandangan yang cukup tajam. Bau busuk mula memenuhi kawasan tu. TJ rasa nak termuntah guys. Angin malam terus bertiup, macam-macam bunyi yang diorang dengar. Tiba-tiba TJ terdengar bunyi suara orang lelaki merintih menahan kesakitan. TJ tak tahu dari mana suara tu datang guys. Korang jangan bercakap walau sepatah pun, kata Datuk TJ. Datuk TJ langkah ke depan. TJ perhatikan mata mayat tu lama-lama. Dia terkejut. Memang dekat bahagian mata tu ada lubang yang boleh mengeluarkan cahaya guys. Kalau pandang sekali imbas memang tak nampak lubang tu, macam mata manusia biasa. Datuk TJ undur ke belakang. Dia buka baju dan pakai balik dalam keadaan terbalik. Dari poket baju dia tu, Datuk TJ ambil sebatang jarum panjang. Mayat yang dah berbau tu berpusing-pusing dekat atas tanah. Datuk TJ baca mentera dan menepuk tanah 3 kali. Batang serai dia buang ke arah kanan, manakala bulu burung gagak tu dipijak dengan kaki kiri. Datuk TJ melangkah 2 tapak ke depan. Kau suami Timah, suara Datuk TJ lantang. Mayat tu angguk kepala dan menutup kepalanya dengan kain kapan semula. Kau kenal ketua kampung? Kata Datuk TJ. Mayat tu buka kain kapan lalu merenung ke muka ketua kampung. Mayat tu anggukkan kepala guys. TJ dah rasa seram dah guys. Datuk TJ menghayung-hayungkan tangan dia di depan mata mayat tu. Mayat tu pusing ke arah Datuk TJ balik. Datuk TJ tumbuk tanah dan mayat suami Timah tu terus menjerit, bergema ke seluruh kawasan. Pokok-pokok kecil macam nak tercabut guys. Mayat tu cuba bangun, tapi tak boleh. Punggung dia macam melekat dekat tanah. Datuk TJ pun angkat kedua belah tangan dia ke atas. Lalu dia turunkan perlahan dan berhenti paras dada. 10 jari Datuk TJ kelihatan kembang macam menahan sesuatu guys. TJ perhatikan kaki kanan Datuk dia dah terbenam ke dalam tanah paras buku lali. Mayat dekat depan dia terus berhempas pulas. Mulut Datuk TJ terkumat kemit. Tahulah TJ yang Datuk dia tengah berdialog dengan mayat tu, disebabkan TJ selalu ikut Datuk dia dan selalu nampak Datuk dia bercakap dengan makhluk ganjil. TJ dapat baca dan mentafsir apa yang Datuk dia cakap melalui gerak bibir dia. Kenapa kau datang ke dunia ni? Kata Datuk TJ. Menuntut sesuatu, jawab mayat tu. Apa yang kau tuntut? Tanya Datuk TJ. Isteri aku. Engkau dengan dia tak boleh bersama. Marah Datuk TJ guys. Aku tahu, aku nak pulang padanya. Aku nak dia bela dan bagi aku makan, kata mayat tu. Kalau dia tak nak, macam mana? Kata Datuk TJ. Aku akan mencari keluarga aku yang terdekat untuk meminta perlindungan, kata mayat tu. Datuk TJ berhenti bercakap. Timah yang baru sedar dari pingsan terus berlari ke arah dia orang guys. Mayat tu masih terkapai-kapai. Timah terus berlindung dekat belakang ketua kampung. Apa pesannya pada kau sebelum dia mati? Tanya Datuk TJ dekat Timah. Timah termenung macam mengingati sesuatu. Tak ada apa-apa, sahut Timah. Mesti ada. Kalau tak hantu suami kau tak balik, kata Datuk TJ. Timah menggigit bibir macam mengingati sesuatu. Mayat suami Timah kelihatan berhempas pulas nak bangun guys. Bila mayat tu boleh bangun, Datuk TJ tekan kaki kiri dia yang ada bulu burung gagak tu. Kalau kaki ni terangkat, syaitan yang menyerupai suami Timah akan lari, kemudian mengacau semua penduduk kampung, kata Datuk TJ dekat ketua kampung guys. TJ dengan ketua kampung angguk kepala. Dalam keadaan gawat tu, tiba-tiba Timah bersuara. Dia ada pesan sebelum dia dimandikan dan dikapankan. Dia suruh saya tikam tapak kaki dia dengan jarum. Kau buat apa yang disuruh? Tanya Datuk TJ. Tak, jawab Timah. Sebab? Tanya Datuk TJ. Tak sampai hati, jawab Timah. Kalau kau buat semua ni takkan terjadi, kata Datuk TJ. Saya tak faham, kata Timah. Suami kau sebenarnya dah mati. Apa yang kau lihat dan kita lihat ni ialah pengapitnya, kata Datuk TJ. Maksudnya? Soal Timah macam orang bodoh. Suami kau masih hidupnya berkawan dengan syaitan. Bila dia mati, pengapit atau kawan dia tu akan cari tuan baru, terang Datuk TJ. Dengan penjelasan Datuk TJ tu, barulah Timah faham kenapa masa suami dia hidup dulu, tanah sawah dan kebun tidak pernah dia jenguk, tapi bersih. Bila dia tanya dekat suami dia hanya jawab sahabat kita yang mengerjakannya. Dan sekarang fahamlah Timah siapakah sahabat suaminya yang sebenar. Dia juga mula faham kenapa suami dia selalu bercakap seorang diri waktu pagi. Ketua kampung tercengang guys melihat keadaan yang dia tidak pernah alami. Datuk TJ suruh TJ pijak bulu burung gagak tu. Bila TJ pijak, tapak kaki dia terasa cukup panas guys. Datuk TJ terus meluru ke arah mayat tu. Dia rentap kain kapan yang balut bahagian kaki mayat tu. Mayat tu terus mengulurkan kedua belah tangan dia dekat Datuk TJ seolah-olah minta tolong. Datuk TJ tak hairan ke semua tu. TJ tengok Datuk dia terus tarik kaki mayat tu. Dia memasukkan sesuatu. Lagi sekali mayat tu menjerit. Bila jeritan mayat tu berhenti, TJ nampak Datuk dia duduk berdirikan lutut. Dekat atas kepala TJ terdengar bunyi sesuatu yang berat dan keras melanggar pokok. TJ terus menyarap. Bila dia bangun, TJ nampak mayat suami Timah dah tak ada lagi dekat situ. Tapi bau busuk tu masih ada lagi guys.
Datuk TJ datang ke arah TJ dengan ketua kampung. Dekat kaki langit, cahaya kemerah-merahan mula naik. Tidak lama selepas tu terdengar suara beduk di palu bertalu-talu dan diikuti dengan suara azan subuh. Datuk TJ suruh Timah ke rumah dia. Diorang bertiga terus pergi ke surau. Selepas mandi dan solat subuh, Datuk TJ mengadu dekat TJ. Kepala dia terasa pening. Sebaik saja Datuk TJ melangkah nak keluar dari surau tu guys, dia terjatuh. Orang-orang kampung mengusung Datuk TJ ke rumah ketua kampung. Seorang dukun dipanggil untuk merawat Datuk TJ. Selepas minum air panas bercampur limau nipis, sakit kepala Datuk TJ beransur kurang. Kemudian dukun tu urut seluruh badan Datuk TJ sampai pulih. Angin, kata dukun tu dekat Datuk TJ. Sebaik saja Datuk TJ sendawa dan kentut bertalu-talu, semua orang yang ada dekat rumah tu ketawa guys. Bila dah habis ketawa, ketua kampung ceritakan apa yang diorang alami malam semalam. Ada yang mengerutkan muka dan ada pula yang gelengkan kepala. Tapi bila dia ajak ke tempat kejadian semalam, diorang semua tak menolak. Diorang semua terpaksa mengalah bila ketua kampung suruh diorang semua sarapan pagi dekat rumah dia. Kira-kira 12 orang penduduk kampung termasuk TJ, datuk dia dan ketua kampung terpaksa duduk bersila dekat anjung rumah ketua kampung menikmati kopi dan pisang rebus pagi tu. Badan terasa segar bila perut dah diisi, barulah sedap mengatur perjalanan. Matahari pagi terus bersinar masa diorang tinggalkan anjung rumah ketua kampung tu. Sepanjang perjalanan, tak banyak orang yang bertanya sesuatu daripada Datuk TJ atau TJ. Semuanya melangkah dengan tenang. Kira-kira 2 rantai lagi nak sampai ke tempat kejadian, semua orang dah tekuk hidung guys. Bau busuk mula tercium. 2-3 orang kampung tak dapat nak teruskan perjalanan. Diorang termuntah dan terus balik. Berbangkai apa ni? TJ terdengar suara bertanya dekat datuk dia. Datuk TJ cuma tersenyum je. Entah, cuba kamu tanya ketua kampung. Itulah bau yang kami cium sepanjang malam semalam, kata ketua kampung. Bila diorang sampai je ke tempat kejadian malam tadi, bau busuk tu bertambah kuat guys. Datuk TJ terus tunjuk dekat orang-orang kampung tempat mayat tu duduk. Tanah dekat situ kelihatan berlubang. Dekat sekelilingnya ada sejenis sebut berwarna putih macam hampas kelapa. Bau busuk yang cukup meloyakan tekak tu berpunci dari situ. Tiba-tiba Datuk TJ ambil secebis kain putih yang ada dekat situ. Bila dia angkat kain tu, dia bertukar menjadi habuk macam tepung. Tangan Datuk TJ yang pegang kain tu, dia gosokkan dekat tapak kaki kiri. Tujuan Datuk TJ buat macam tu untuk hilangkan bau busuk yang ada dekat tapak tangan dia. Ini membuktikan bahawa syaitan tu memang wujud. Dia mempengaruhi anak Adam mengikut keadaan, ujar Datuk TJ dengan tenang. Matahari pagi kian meninggi. Dari situ diorang terus ke rumah Timah. Sampai je di kaki tangga rumah Timah, dia terus mengadu yang dia tak boleh duduk dalam rumah peninggalan suami dia tu guys. Kenapa? Ketua kampung menyoal. Seluruh rumah berbau busuk tu, macam bau bangkai. Hingga beras dalam tempayan berbau busuk tu, kata Timah. Datuk TJ suruh TJ naik ke rumah. Sebaik saja TJ berada dekat muka pintu, dia terus termuntah guys. Semua yang TJ makan pagi tadi habis keluar. Cepat-cepat diturun. Atas persetujuan orang-orang kampung, sebuah rumah lain didirikan untuk Timah. Rumah lama dia tu ditinggalkan terbiar. Rumah baru Timah didirikan berhampiran dengan rumah ketua kampung. Dengan usaha ketua kampung tu sendiri, 3 bulan selepas tu Timah dijodohkan dengan seorang nelayan yang tinggal di Teluk Gadong, Pulau Pangkor. Mereka dikurniakan seorang anak lelaki dan anak lelaki tu kini sudah bekerja di Bank Bumiputra. Dalam tahun 1977, anak lelaki Timah tu telah ditukarkan ke Bank Bumiputra Ipoh ke Bank Bumiputra Batu Pahat Johor dan sekarang bertugas di Kuala Lumpur. Masa orang-orang kampung mendirikan rumah Timah tu, TJ dengan datuk dia pun tolong. Malah sebelum Timah pindah ke rumah baru dia tu, Datuk TJ lah orang pertama yang tidur dekat situ. Tujuan datuk dia buat macam tu adalah untuk menjamin rumah tu tidak didatangi oleh sebarang hantu syaitan. Di samping itu, Datuk TJ mencari sesuatu alamat. Menurut Datuk TJ, setiap orang yang nak duduk rumah baru, sekurang-kurangnya 1 malam mesti ditiduri oleh orang lelaki terlebih dahulu dengan membawa sebungkus gula, susu dan segenggam beras. Orang yang tidur dekat situ mestilah dirinya dalam keadaan bersih. Sebaik-baiknya melakukan sembahyang hajat dekat rumah tu. Mohon petunjuk dari Allah supaya orang yang akan duduk di situ nanti tetap selamat serta melakukan sesuatu yang baik dan teguh iman serta kuat ibadat. Pada hari Timah masuk ke rumah baru dia tu, orang-orang kampung mengadakan bacaan doa selamat. 2 hari selepas Timah duduk dekat rumah baru dia tu, TJ dengan datuk dia tinggalkan kampung Cangkat Cermin. Sebaik saja Datuk TJ sampai ke rumah, dia jatuh pingsan sekali lagi guys. Bila Datuk TJ sedar, seluruh badan dia lebam. Dia tak boleh berdiri. Datuk TJ terpaksa merangkak dari muka pintu hingga ke tempat tidur. Seluruh sendi dia terasa sakit guys, macam ditikam-tikam dengan jarum. Bila malam, Datuk TJ menjerit sendiri. Anehnya, bila dibawa jumpa doktor, dia tak mengalami sebarang penyakit dan bila dia masuk ke dalam rumah je, sakitnya datang balik.
Dan Datuk TJ tak izinkan TJ atau nenek dia cari dukun untuk ubatkan dia. Sakit Datuk TJ tu berlarutan sampai bulan puasa. Tapi yang peliknya, Datuk TJ dapat sempurnakan puasa dia. Pada malam 27 Leko, Datuk TJ panggil TJ dengan nenek dia. Datuk TJ suruh cari limau 3 serangkai yang mengarah ke arah matahari terbit. Limau tu mesti dipetik sendiri tanpa menggunakan galah atau tangga. Apa yang dikehendaki oleh Datuk TJ tu semua dipenuhi. Dia suruh TJ letakkan limau tu dekat atas pinggan putih bersama pinang kering. Lebih kurang pukul 12 malam, rumah Datuk TJ didatangi oleh bau yang cukup wangi guys. TJ nampak pintu rumah terbuka dengan sendiri. Tak berapa lama selepas tu, TJ terdengar bunyi suara orang perempuan tengah mengaji. Suaranya cukup merdu dan datangnya dari tempat tidur Datuk dia. Perkara itu berlaku 3 malam berturut-turut. TJ tanya nenek dia. Kata nenek TJ, isteri muda Datuk dia yang datang mengubatinya. Kadang-kadang TJ terdengar orang bercakap dengan Datuk dia. Pernah sekali TJ terdengar orang tu bertengkar dengan Datuk dia. Bila pertengkaran tu berakhir, suasana jadi sepi balik. TJ dengar dengan jelas suara perempuan tu bercakap dengan Datuk dia. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sudah cukup lengkap untuk manusia. Di dalamnya tersembunyi 1000 rahsia perubatan. Apa salahnya kita mengambil ayat-ayat darinya untuk penawar? Kata perempuan tu. TJ tak pernah tanya hal tu dekat Datuk dia. Walau bagaimanapun, TJ rasa gembira bila pagi Syawal tiba. TJ nampak Datuk dia dah sihat. Dia bangun pagi-pagi dan baca Al-Quran sebelum pergi sembahyang raya. Dekat masjid pula, Datuk TJ duduk di barisan hadapan membaca takbir bersama orang kampung. Setelah selesai sembahyang raya, TJ dengan Datuk dia terus menziarahi rumah seluruh penduduk kampung. Bila TJ dengan Datuk dia balik, TJ terkejut melihat 2 orang perempuan duduk dekat anjur rumah. Perempuan yang berusia agak lanjut tu tersenyum dekat TJ bila dia lalu depannya. Manakala perempuan muda yang berselendang tu, wajahnya terlalu manis, air mukanya cukup bersih. Siapa perempuan tu? TJ bertanya dalam hati. Dalam keadaan yang kebingungan tu, TJ lihat perempuan tu mendekati Datuk dia lalu mencium tangan Datuk dia dengan diperhatikan oleh perempuan di sebelahnya. Nenek TJ cuma tersenyum. Lepas perempuan muda tu cium tangan Datuk TJ, dia pun membetulkan selendang ni yang jatuh ke atas bahu. TJ nampak alis mata perempuan tu cukup tebal dan lentik. Keningnya cukup tajam. Datuk TJ memperkemaskan silanya dan mata Datuk TJ terus renung dekat wanita muda dekat depan dia. Nenek TJ terus hidangkan lemang dan rendang. Bunyi mercun dan meriam buluh sekali-sekala terdengar memecah kesunyian kampung. Tiba-tiba TJ terkejut. Perempuan tua tu bangun tanpa menjamah hidangan yang disediakan oleh nenek TJ. Mereka menuju ke muka pintu. Sampai dekat bendul pintu, mereka merenung ke arah nenek TJ dengan Datuk dia sambil melambaikan tangan. Datuk TJ tersenyum. Perempuan tua dan perempuan muda memijak anak tangga. Sinar matahari yang cerah di luar menerpa ke muka mereka. Datuk TJ tiba-tiba terbatuk dengan kuat. TJ dengan nenek dia terus pandang Datuk TJ. Bila TJ dengan nenek dia berpusing balik ke arah muka pintu, perempuan muda dan perempuan tua tu dah hilang entah ke mana. Ke mana mereka pergi tu? TJ bertanya. Datuk TJ renung muka nenek TJ. Mereka berbalas senyuman. Lepas tu Datuk TJ makan hidangan yang dah tersedia. Siapa mereka tu? TJ bertanya lagi. Datuk TJ terus hampiri TJ. Dia tepuk bahu TJ sambil berkata, "Itulah nenek muda kau," kata Datuk TJ. TJ renung muka nenek dia. Tak ada tanda rasa cemburu pun. Betapa nenek TJ berkorban untuk kebahagiaan Datuk dia, kata TJ dalam hati. "Sudahlah tu, mari minum." Datuk TJ tarik tangan TJ. Nenek TJ ketawa tengok telatah TJ. Nenek dia terus duduk dekat tepi TJ. Selesai makan ketupat dan rendang, Datuk TJ ajak TJ pergi tanah perkuburan untuk ziarah kubur Datuk nenek. Selesai ziarah kubur dan menghadiahkan Al-Fatihah ke atas roh mereka, Datuk TJ terus bawa TJ bertandang dekat rumah kawan dia. Satu benda yang TJ memang tak suka. Terpaksalah TJ ikut Datuk dia. Berpeluh-peluh TJ. Baju dengan seluar dia rasa bergetah guys. Kain samping dah tak lekat dekat pinggang. Dah bertukar jadi kain selempang pula. "Kita nak pergi mana tu? Saya dah tak tahan ni," kata TJ. "Jalan sikit lagi, kita pergi ke rumah Ujang Selamat," jawab Datuk TJ. "Jauh lagi ke?" tanya TJ. "Lepas pokok asam kumbang ni, sampailah kita." Suara Datuk TJ mula keras. Mata dia tajam pandang muka TJ. Akhirnya sampailah tempat yang dituju. Sebuah rumah papan beratap zinc dekat pinggir bukit Paya Takung. Halaman rumah yang bersih tu menghala ke sawah yang seluas mata memandang. Itulah rumah Ujang Selamat, ketua kampung Paya Takung, dan rumahnya adalah rumah yang paling cantik dan besar di kampung tu. Ujang Selamat yang memakai seluar dan baju hitam tu mempersilakan TJ dengan Datuk dia naik ke rumah. Datuk TJ dan Ujang Selamat bersalaman. Ujang Selamat ketawa menampakkan giginya yang besar dan kekuningan tu. Kata Datuk TJ, Ujang Selamat berasal dari negeri Patani dekat selatan Siam. Dia tinggalkan kampung halaman dia selepas tercetusnya peperangan antara rakyat Patani yang menuntut kemerdekaan dari kerajaan Siam. Dalam pertempuran tu, banyak rakyat Patani yang tewas ditawan oleh tentera Siam.
Ujang Selamat melarikan diri sampai ke kampung Paya Takung. Dia bertani dan bercucuk tanam sehingga berjaya mendirikan rumah dan membeli tanah dekat situ. Kemudian kahwin dengan orang di situ hingga beranak cucu. Sedang TJ dengan datuk dia asyik menjamah lemang, tiba-tiba rumah Ujang Selamat didatangi tetamu. 5 orang semuanya. Ujang Selamat memperkenalkan TJ dengan datuk dia pada tetamu tersebut. Diorang bersalaman, berkenalan mesra dan sama-sama menjamu selera. Selesai mengisi perut, kelima-lima tetamu tu meninggalkan rumah Ujang Selamat. TJ terus duduk dekat bendul rumah. Memang hajat tu nak ke rumah awak. Bila awak dah datang, elok benar lah, kata Ujang Selamat dekat Datuk TJ sambil mengibaskan badan dia dengan kertas surat khabar. Apa halnya? Tanya Datuk TJ. Awak kan pawang besar, tentu tahu atau dapat tanda-tanda, jawab Ujang Selamat. Saya bukannya pawang, saya cuma berusaha untuk menolong, jawab Datuk TJ. Begini, Ujang Selamat memperkemaskan silanya. Datuk TJ termenung panjang. TJ nampak telinga Datuk dia bergerak 3 kali ke depan, macam telinga arnab. Ada saudara mara awak sakit ke? Tanya Datuk TJ. Semalam ada orang dari parit mencari. Kalau ada orang yang boleh mengubat anak dara berperut buncit, kata Ujang Selamat. Kaum awak juga ke Ujang? Soal Datuk TJ. Ada kena-mengena dengan bini saya. Jadi apa ikhtiar kau? Tanya Datuk TJ. Minta jasa Tok Pawang lah untuk mencari orang yang mengumbatnya, atau Tok Pawang sendiri berusaha, jawab Ujang Selamat. Datuk TJ terdiam. TJ tahu datuk dia memang tak berapa senang kalau dia dipanggil pawang atau bomoh. Itu bukanlah cita-cita dia. Tetapi kalau dia dipanggil pemburu atau tok buru, dia memang suka. Dia bangga kalau ada orang panggil dia macam tu. Datuk TJ termenung panjang. TJ tak berapa senang kalau datuk dia penuhi permintaan Ujang Selamat tu. Tapi tak ada siapa pun yang dapat menahan sikap terpuji datuk dia tu yang suka menolong orang. Dekat luar, matahari dah mula condong. Tanah sawah yang dah ditumbuhi rumput-rumput, padi dah tak berapa jelas kelihatan. Burung pipit terbang rendah menuju ke pohon yang membagari batas sawah. Bagaimana? Soal Ujang Selamat sebaik saja TJ dengan datuk dia sampai dekat kaki tangga. Datuk TJ terdiam. Ujang Selamat masih lagi berdiri dekat tepi dia. Kena tengok macam mana jenis penyakitnya, jawab Datuk TJ. Bila agaknya kita boleh pergi? Tanya Ujang Selamat. Ujang, usahlah kau susah. Pagi esok kita pergi dengan bas, jawab Datuk TJ. Baiklah. Malam tu Datuk TJ cerita dekat nenek TJ tentang hasrat dia untuk menolong orang sakit. Nenek TJ bantah guys, dengan alasan sejak akhir-akhir ni, setiap kali Datuk TJ balik mengubat orang, dia pula yang kena sakit, hingga terpaksa jemput isteri muda dia. Nenek TJ tak suka. Sebagai seorang wanita, walau sebaik mana hatinya, rasa cemburu tu tetap wujud dalam dirinya. Akhirnya nenek TJ mengalah juga bila Datuk TJ terangkan bahawa dalam hidup dia hanya ada 2 perkara je yang boleh menggembirakan hati dia. Pertama, memburu binatang, dan kedua, menolong orang sakit dengan tidak membelakangkan kasih sayang dan tugas dia sebagai seorang suami. Macam biasa guys, sebelum Datuk TJ pergi ke satu tempat untuk mengubat orang, dia akan solat hajat dulu, mohon dari Allah yang Maha Besar. Dan malam tu Datuk TJ melakukan solat hajat. Pagi esoknya, TJ, datuk dia dengan Ujang Selamat bertolak dengan bas menuju ke parit. Dari pekan parit tu, diorang bertiga naik perahu menyeberangi Sungai Perak menuju ke kampung belanja kiri. Dari pengkalan perahu tu, diorang bertiga berjalan ke arah utara menuju ke sebuah rumah yang dikelilingi dengan pokok buah-buahan seperti durian, langsat, manggis dan rambutan. Ujang memperkenalkan Datuk TJ dengan Haji Azhar, tuan rumah tu, dan Ujang Selamat menyatakan tujuan Datuk TJ datang ke rumahnya. Haji Azhar tersenyum. Dia mempersilakan diorang naik ke rumah. Diorang bertiga duduk dekat anjung rumah. Haji Azhar terus menyatakan rasa putus asanya untuk mengubati sakit yang dideritai oleh anaknya. Dah berbelas ekar tanah bendang je dijual. Dah berpuluh dukun Siam, Cina, Gurkha dan orang asli dia jumpa untuk mengubati sakit anaknya. Semuanya gagal. Dia hanya menyerahkan kepada keadaan je dan menerima siapa saja yang datang ke rumahnya untuk mengubati sakit anaknya tu. Untuk cari dukun atau pawang dia tak mahu. Dia betul-betul kecewa guys. Datuk TJ minta izin dekat Haji Azhar untuk tengok pesakit. Dengan rasa rendah hati, Haji Azhar bawa TJ dengan datuk dia masuk ke dalam bilik anak dia. Datuk TJ renung muka anak dara Haji Azhar sambil memulutnya membaca sesuatu. Anak dara Haji Azhar jadi gelisah guys. Mata dia bersinar-sinar merenung ke wajah Datuk TJ. Perut anak dara Haji Azhar nampak macam orang mengandung 9 bulan. Nafasnya nampak tersangkut-sangkut. Rambut dia panjang menutupi bantal dekat bawah kepala dia tu. Datuk TJ minta kebenaran dekat Haji Azhar dan isterinya untuk menyentuh tubuh anak dia. Mereka mengizinkan. Datuk TJ pun pegang pergelangan tangan anak dara Haji Azhar lalu berkata, dah berapa lama kena sakit ni? Dah dekat setahun. Tapi baru 2 bulan ni yang teruknya. Berjalan ke bilik air pun kena pimpin, kata isteri Tuan Haji. Datuk TJ anggukkan kepala. TJ, datuk dia dengan Haji Azhar pergi ke ruang tengah rumah.
diorang dapati Ujang Selamat dah tak ada. Dada TJ berdebar guys. Haji Azhar terus menceritakan dekat Datuk TJ, selain daripada berubat cari kampung, dia juga dah bawa anak dia ke rumah sakit Ipoh. Hampir sebulan anak dia ditempatkan di rumah sakit tersebut guys. Setelah diperiksa, didapati anak dia tak mengalami sebarang penyakit pun atau mengandung. Pihak rumah sakit berpendapat sebab perut anak dia buncit kerana mengandungi air, dan mereka pun berusaha mengeluarkan air dari perut anaknya tu, tetapi usaha tu gagal guys. Perut anaknya tak surut juga. Akhirnya anak kesayangan Haji Azhar dibawa pulang. 2 bulan selepas tu, lagi sekali Haji Azhar bawa anaknya ke rumah sakit besar Ipoh. Perut anaknya di X-ray. Pihak doktor di rumah sakit tu tetap berpendapat anaknya tak mengidapi sebarang penyakit. Malah salah seorang dari doktor Melayu bertugas dekat situ telah menasihatkan Haji Azhar supaya berubat cari kampung. Semua yang diceritakan oleh Haji Azhar tu didengari oleh Datuk TJ dengan cukup teliti, dan setiap kali Haji Azhar berhenti bercakap, sepasang matanya tetap tertumpu ke wajah Datuk TJ, seolah dia mengharapkan sangat-sangat Datuk TJ dapat menyembuhkan penyakit yang didertai oleh anaknya tu. Siapa nama anak tu Haji tu? Tanya Datuk TJ. Latifah. Dulu pernah dipenang orang atau ada menaruh hati pada sesiapa? Tanya Datuk TJ lagi. Menaruh hati tu saya tak tahulah, tapi orang meminangnya memang ada, jawab Tuan Haji. Jadi bertunang? Tanya Datuk TJ lagi. Tak, saya tolak, jawab Tuan Haji. Sebab? Belum masanya. Datuk TJ anggukkan kepala dia 2-3 kali. Sesekali Datuk TJ merenung keluar tingkap rumah. Kemudian Datuk TJ berjanji pada Haji Azhar untuk berikhtiar mengubati anaknya, dengan syarat Haji Azhar harus menyediakan buah pinang mekar di pokok, daun delima dan tulang kucing hitam. Dengan pertolongan Ujang Selamat, semua benda-benda tu dapat diadakan guys. Lebih kurang pukul 10 malam, Datuk TJ pun mulakan tugasnya dengan penuh teliti. Sedang Datuk TJ baca mentera, tiba-tiba seketul batu melayang masuk ke dalam rumah, jatuh di hujung kepala anak dara Haji Azhar. Dengan sekelip mata je batu kecil tu mengeluarkan asap yang berkepul-kepul, penuh satu ruang rumah. Semua orang dalam rumah tu habis terbatuk guys. Datuk TJ bangun, lalu membuka kain lilit kepala dia 2-3 kali dan mengibaskan kain lilit kepalanya ke kanan dan ke kiri. Asap tu berhenti dan batu tu pun gaib. Tempat batu tu jatuh nampak berlubang dan hangus guys. Datuk TJ berhenti dari melakukan tugasnya. Nampaknya sakit anak Tuan Haji ni dibuat dengan cara sihir. Ada orang dendam dengan keluarga Tuan Haji ni. Ini semua kerja syaitan, rungut Datuk TJ sambil merenung muka Haji Azhar. Orang yang membalas dendam ni hebat orangnya. Saya minta diri dulu, kata Datuk TJ. Muka Haji Azhar terus berubah guys. TJ perhatikan kedua belah kelopak mata dia digenangi air mata. Anaknya yang terlentang nampak resah dan badannya berpeluh. Datuk TJ tarik tangan Haji Azhar ke sudut rumahnya. Dia merapatkan mulutnya ke telinga Haji Azhar. Tangguh dulu, kita ikhtiar cari lain malam esok, kata Datuk TJ. Saya mengikut je, asalkan sakit anak saya baik, jawab Tuan Haji. Saya tahu sakit anak Tuan Haji ni bukan sebarang sakit, ada campur tangan syaitan, kata Datuk TJ. Habis apa yang mesti saya buat? Tanya Tuan Haji. Bersabar dan berikhtiar. Dalam alam ni yang maha berkuasa adalah Allah, dan tidak ada penyakit yang tidak boleh diubat kalau diizinkan Allah, kata Datuk TJ. Haji Azhar tersenyum bila Datuk TJ cakap macam tu. Masih ada harapan untuknya berusaha. Ujang Selamat pun bagi harapan yang sama dekat Haji Azhar. Sepanjang malam tu TJ dengan Datuk Uda tak dapat tidur lena guys, sebab bermacam-macam bunyi diorang dengar di luar rumah Haji Azhar tu. Bila hal tu diceritakan pada Haji Azhar pagi esoknya, dia mengakui bahawa sejak anaknya jatuh sakit, bunyi itulah yang selalu dia dengar. Datuk TJ buat keputusan untuk pergi ke rumah kawan dia dekat Sungai Rokam, Ipoh. Menurut Datuk TJ, kawan dia tu berasal dari Bawin, Indonesia, dan boleh mengubati penyakit yang dialami oleh anak Haji Azhar tu. Dengan pertolongan Ujang Selamat, Datuk TJ pun bertolak ke Ipoh dengan sebuah kereta kepunyaan anak buah Ujang Selamat. Datuk TJ tinggalkan kampung Beranji Kiri kira-kira pukul 8.30 pagi, dan pukul 5 petang dia pun sampai ke rumah Haji Azhar dengan seorang kawan. Ini kawan saya, namanya Wansi, dah 2 kali ke Mekah. Datuk TJ memperkenalkan kawan dia tu dekat Haji Azhar dan orang-orang yang menyambut kepulangan dia di halaman rumah. Datuk TJ terus ceritakan tentang kawan dia tu pada orang ramai. Kata Datuk TJ, kawan dia tu dulu bekerja dengan kelab lumba kuda Perak. Memang handal berjudi, minum arak dan kaki perempuan. Bila dia jatuh sakit teruk, 3 bulan terlantar dekat rumah membuatkan dia insaf. Bila dia baik dari sakit, terus menjadi baik dan meninggalkan kerja-kerja yang ditegah Allah. Sebelum mengobati anak dari Haji Azhar, Wansi minta hanya TJ dengan Datuk dia je yang hanya boleh berada di tempat dia akan lakukan tugasnya. Semua permintaannya tu dipenuhi. Dia juga minta pada Haji Azhar semua kerja yang dilakukan tu jangan bagi tahu orang lain. Satu lagi syarat
yang agak ganjil yang Wan Si minta. Dia suruh Haji Azhar buat sebuah pondok kecil dekat depan rumah Haji Azhar, dan pondok tu tak berpintu. Orang lain tak boleh masuk dalam pondok tu kecuali dia, TJ dengan datuk dia. Wan Si pilih hari Rabu untuk dia buat perawatan. Sebelum tu, TJ dengan datuk dia tak dibenarkan jumpa sesiapa selama 5 jam. Tak boleh pijak tanah, tak boleh buang air kecil atau besar. Satu kerja yang cukup seksa TJ rasakan, disebabkan datuk dia nak TJ mengenali berbagai ragam kehidupan yang ganjil atas dunia ni. TJ terpaksa mematuhinya guys. Hari Rabu tu, matahari dah terpacak. TJ dengan datuk dia serta Wan Si menghadap dupa yang mengeluarkan asap kemenyan. Disebabkan semua tingkap di pondok tu ditutup, badan terasa panas guys. Sedia, kata Wan Si. Dia pun mula bercakap dalam bahasa Bawin. Terlalu cepat cakapnya. Dia berhenti lalu merenung mendekat Datuk TJ. Dia angguk kepala. Datuk TJ pun angguk kepala. Datuk TJ menghampirinya guys. Ada apa Wan Si? Tanya Datuk TJ. Kita baca ayat Al-Quran dulu, jawab Wan Si sambil menerangkan pada Datuk TJ ayat yang mana mesti dibaca. Sedang diorang asyik membaca ayat-ayat suci tu, pondok macam digegau orang guys. Serentak dengan tu api menyala dengan tiba-tiba dekat tengah pondok tu. Bila api tu dipadamkan, menyala pula dekat bahagian lain. TJ jadi kelang kabut dibuatnya guys. Dengan tenang Wan Si mencampakkan seketul besi ke tempat api yang menyala tu. Tiba-tiba api tu terpadam dengan sendiri. Muka Wan Si kelihatan berkerut. Seekor kelawar hitam terbang rendah dekat depan dupa lalu jatuh dekat situ. Wan Si ambil kelawar hitam tu, dia masukkan ke dalam uncang yang diperbuat dari kain hitam. Wan Si bangun, dia renung TJ dengan datuk dia. Wan Si keluar pondok ikut tingkap. TJ dengan datuk dia pun ikut sekali. Sebaik saja diorang bertiga pijak tanah, 2-3 titik darah jatuh atas pipi diorang. Dari mana datangnya TJ pun tak tahu. Wan Si naik ke rumah Haji Azhar dan terus masuk ke dalam bilik tempat anak dara Haji Azhar tu baring. TJ terkejut bila Wan Si merentap kain yang tutup perut anak dara Haji Azhar tu. Perut anak dara tu nampak berkilat dengan urat-urat yang timbul sekali imbas macam buah timbikai guys. Wan Si tekan perut anak dara tu dengan kedua belah tangan dia guys. Menjerit-jerit anak dara Haji Azhar. TJ dengan datuk dia hanya melihat je. Jeritan anak dara yang kuat tu makin lama makin kurang dan akhirnya berhenti. Hidung anak dara Haji Azhar tu keluar darah guys. Wan Si terus tekan perut anak dara tu. TJ tengok tangan Wan Si yang keras tu masuk ke dalam perut anak dara tu bagaikan terkoyak guys. Pergelangan tangan Wan Si penuh dengan darah. Tiba-tiba Wan Si berpaling pada Datuk TJ dan berkata, "Dah dapat?" "Apa dia?" tanya Datuk TJ. Wan Si tak jawab pertanyaan Datuk TJ tu. Dia terus tarik tangannya dari perut anak dara tu. TJ tengok dekat tangan Wan Si ada kain batik Jawa yang berlipat cantik je. Dengan segera perut anak dara yang buncit tu terus kempis dan rata guys. Wan Si tengok darah dekat perut anak dara tu. Dia membaca sesuatu. Kemudian perut anak dara tu digosok dengan tapak tangan kanan 3 kali berturut-turut guys. Dalam sekelip mata je perut tu bercantum balik tanpa ada sebarang kesan luka atau darah dekat situ guys. Anak dara Haji Azhar sedar dari pingsan. Dia membuka mata dan memandang ke arah Datuk TJ. Anak dara Haji Azhar bangun dan terus duduk guys. "Kenal kain siapa ni?" tanya Datuk TJ dekat anak dara Haji Azhar. "Saya punya, dah lama hilang dalam simpanan saya," jawab anak Tuan Haji. "Di mana hilangnya?" Wan Si pula menyoal. "Kain batik tu saya jemur dekat ampayan, tiba-tiba hilang. Tu je yang saya ingat," kata anak dara Haji Azhar. Datuk TJ pun panggil Haji Azhar dan isterinya. Mereka mengakuinya bahawa kain batik itu dibeli oleh Haji Azhar semasa dia pergi menziarah keluarganya di Bandung, Indonesia. Bila pulang ke rumah, kain itu dihadiahkan kepada Latifah anaknya. Dan pada satu hari, Latifah mendapati kain batik itu hilang dekat ampayan. Pada petang Rabu tu juga, Latifah anak dara Haji Azhar dimandikan dengan 7 jenis bunga dekat tepi tebing Sungai Perak oleh Wan Si. Menjelang waktu maghrib, Latifah diletakkan di atas pelantar yang dibina berhampiran dengan ampayan tempat kain batiknya hilang. Semua kerja dilakukan oleh Wan Si. Pada sebelah malamnya, ketika Wan Si dan Datuk TJ tengah bersembang dekat anjung rumah, seketul tulang lengan manusia dilemparkan oleh satu lembaga hitam dari halaman rumah. Bila Datuk TJ pegang tulang tu, terus jadi arang guys. "Sekarang kita mesti tangkap orang yang sihirkan anak dara Haji Azhar ni," ujar Datuk TJ pada Wan Si. "Ya, tapi aku tak mahu orang tu dibalas. Memadai saja dia disuruh bertaubat." Sebaik saja Wan Si habis bercakap, muncul seorang lelaki di depan Wan Si dari dalam kegelapan malam tu. Bila Datuk TJ mengamati wajah pemuda tu, ternyata dia adalah pawang orang asli yang terkenal dari Batu 16 Jalan Tapah ke Cameron Highland, Pahang. Wajah lelaki yang bengis tu kelihatan mengeluarkan asap dan melangkah nak menerkam ke arah Datuk TJ dan Wan Si. Okey guys, sampai sini je video untuk hari ni. Kalau korang nak aku sambung lagi, okey, macam biasalah, komen dekat bawah. Terima kasih guys sebab dah tonton video ni sampai habis dan tunggu video aku selanjutnya. Adios.